bertemu kita kembali. InsyaAllah pada muka surat 119 ini kita akan teruskan dengan tafsir surah Al-Quraisy. Bertajuknya Allah mengungkapkan nikmatnya pada kaum Quraisy. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy, pertama lantaran menjadi kebiasaan kaum Quraisy. Ila fi rihlatash syita'i was-saif, kedua iaitu melindungi mereka dalam kebiasaan mereka yang pergi, ini berdagang pada musim sejuk dan musim panas. Fal ya'budu rabb hadzal bait, maka yang oleh itu naklah mereka menyembah Allah Tuhan bagi rumah ini, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, tempat yang mengenyangkan mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Surah Al-Azim. Sebab turun surah Al-Hakim, Imam Al-Hakim meriwayatkan daripada Ummu Hani binti Abi Thalib, katanya Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya Allah telah memberi kelebihan kepada orang-orang Quraisy dengan 7 perkara. Yang seperti hadis yang lalu, di dalamnya ada menyebut diturunkan satu surah yang hanya membicarakan tentang mereka. Baik. Tafsir dan ulasan. Firman Allah SWT, mafhumnya auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Surah Al-Azim ayat 1-3 surah Quraisy. Orang Quraisy naklah menyembah Tuhan mereka sebagai tanda kesyukuran di atas kurnia dan kemudahan Allah, sehingga menyebabkan mereka dapat mengadakan misi perdagangan kedua lokasi perdagangan penting. Itu pertama ke Yaman pada musim sejuk untuk mendapatkan minyak wangi, dan 400 dari India dan juga Parsi. Itu dia. Tujuan mereka pada musim sejuk ke Yaman untuk mendapatkan minyak wangi, kerana minyak wangi Yaman lah tempat ni dikeluarkan minyak wangi sampai hari ni pun. Atar itu datang dari Yaman, dan 400 dari India dan juga Parsi. Kerana apa? Kerana Yaman ini kedudukannya agak dekat dengan negeri India dan juga negeri Parsi. Mereka berdagang pada musim sejuk ke Yaman, memandangkan Yaman pada masa itu bercuaca panas. Manakala pada musim panas mereka berdagang ke Syam untuk mendapatkan biji-bijian. Mereka pada musim panas mereka berdagang ke Syam. Syam musim panas tidak ekstrim. Tidak ekstrim, tidak seperti mana di Mekah untuk mendapatkan biji-bijian, kerana Syria ini negara-negara yang beriklim Mediterranean, di mana subur untuk tanam-tanaman biji-bijian ditanam di sana. Mereka pergi berdagang pada musim panas ke Syam di Syria, kerana pada masa itu negara tersebut bercuaca sejuk. Masyarakat Quraisy yang tinggal di Mekah hidup dengan berniaga, dan sekiranya dua gerakan perniagaan ini tidak dapat dijalankan atau keamanan di Mekah tidak wujud, maka sukar bagi mereka untuk menjalankan aktiviti tersebut. Mereka tidak berhadapan dengan ancaman serangan orang Arab lain, kerana masyarakat Arab berpendapat orang-orang Quraisy adalah warga Baitullah. Jadi berbeza dengan suku-suku lain, Quraisy ini bila berdagang mereka tidak diserang, kafilah mereka tak diserang. Kerana orang Arab menghormati kafilah orang-orang Quraisy ni, kerana mereka sendiri pun mengerjakan ibadah haji pun di Baitullah. Baitullah ini, kawasan Baitullah yang berada di Mekah ni, Mekah ini diduduki oleh orang-orang Quraisy. Perhormatan yang begitu tinggi kepada orang-orang Quraisy pada Mekah adalah anugerah Allah berkat kewujudan Baitullah. Antara itu mereka perlu mengakui nikmat ini dan mengabdikan diri serta beribadah hanya dan atau untuk kepada ini dan untuk Allah SWT. Jadi sepatutnya orang Quraisy ini begitulah keadaan mereka yang dikurniakan nikmat ini. Mereka seharusnya sewajarnya menyembah hanya Allah dan tidak bersekutukan Allah dengan lain-lainnya. Muhammad bin Ishaq dan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam menegaskan bahawa surah ini berkait rapat dengan surah sebelumnya, kerana surah ini bermaksud kami telah menghalau tentera bergajah daripada merosakkan Mekah, dan kami telah membinasakan bala tenteranya untuk menyelamatkan orang-orang Quraisy, kerana kerukunan hidup, keamanan dan korbanan mereka tinggal di Mekah. Begitulah kata kedua-dua tokoh ulama ini, Muhammad bin Ishaq dan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, ulama dari kalangan salafus salih. Walau apapun kedua-duanya adalah nikmat terhalaunya tentera bergajah dan nikmat berada di sisi Baitullah,
serta bersatu padu di bawah lembayungnya. Yang mereka tidak mau menyembah Allah kerana nikmat yang lain, maka sekurang-kurangnya sembahlah Allah lantaran dua nikmat yang cukup besar ini. Dan Allah memberitahu kepada mereka bahawa Allah adalah penjaga sebenar Baitullah, walaupun terdapat di sekeliling Kaabah berhala-berhala yang mereka sembah, namun Allah memisahkan diri dan berlepas tangan dari berhala tersebut. Wujudan Baitullah menyebabkan mereka dipandang tinggi berbanding dengan umat Arab yang lain. Ini disedari secara diakui oleh mereka. Perkataan Al-Bait disebut secara langsung dalam surah ini untuk menunjukkan ketinggian martabat dan kemuliaannya. Disebutnya Rabb hadzal bait. Tuhan tu rumah ini, rumah Allah SWT. Nak menunjukkan ketinggian Baitullah itu, maka disebut Rabb hadzal bait. Semasa mentafsirkan ayat fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Allah, Tuhan rumah ini. Imam Ar-Razi berkata, ketahuilah nikmat itu terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, terhindar dari kemudaratan, dan kedua, mendapat keuntungan. Namun jenis nikmat yang pertama lebih utama. Antara itu, orang tua berkata mempertahankan diri daripada kemudaratan adalah suatu kewajipan, sementara berusaha memperoleh kebaikan bukan suatu kewajipan. Itu dia. Mempertahankan diri daripada kemudaratan itu suatu kewajipan. Macam hari inilah kita mempertahankan diri kita daripada kemudaratan, sebenarnya satu kewajipan sebenarnya. Satu kewajipan. Walaupun dalam keadaan itu kita tidak sedikit terhalang untuk melakukan kebaikan. Contohnya, kita semayang terpaksa menjarak-jarakkan diri yang dalam satu saf, tak boleh rapat-rapat. Sebab apa? Sebab menjaga kemudaratan itu lebih utama daripada mendapatkan kelebihan merapatkan saf. Itu sebenarnya. Wallahu a'lam. Kerana itulah Allah SWT menekankan tentang nikmat terhindar daripada kemudaratan dalam surah Al-Fil, dan nikmat memberi kebaikan boleh jelaskan dalam surah ini. Mengati dua nikmat yang besar ni, Allah perintahkan mereka supaya mengabdikan diri hanya kepadanya dan bersyukur atas segala pemberiannya. Sebagai firman Allah, mafhumnya, fal ya'budu rabb hadzal bait, maka naklah mereka menyembah Allah, Tuhan rumah ini. Ayat 3. Sebenarnya itu perkataan ibadah bermaksud merendah diri, tunduk dan patuh kepada Allah semampu yang boleh untuk mencapai maksud perhambaan yang sebenar. Seterusnya Allah SWT menyebut dua nikmat lain yang dikurniakan kepada orang-orang Quraisy. Kedua nikmat itu ditegaskan oleh Allah menerusi firman-Nya, allazi at'amahum min ju'. Surah Al-Azim mengajarkan mereka daripada kelaparan. Surah Quraisy ayat 4. Allah adalah penjaga rumah itu. Dia jualah yang memberikan mereka makan dan menghindarkan mereka daripada kelaparan. Allah melapangkan rezeki mereka dan memudahkan cara untuk mendapatkannya. Antara wujudnya dua rangkaian perdagangan menyebabkan mereka terhindar daripada kelaparan yang dahsyat seperti yang telah mereka alami sebelumnya. Ke orang Quraisy ni, Allah Ta'ala beri nikmat rezeki daripada aktiviti perdagangan. Kenapa? Kerana lembah Bakah itu tandus, tidak boleh ditanam apa-apa. Maka bagaimana orang penduduk Mekah nak mendapat rezeki? Melalui aktiviti perdagangan. Allah Ta'ala beri rezeki yang tidak putus-putus pada mereka. Dan Allah mafhumnya, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Ayat 4 surah Quraisy. Mereka dikurniakan dengan keamanan dan kestabilan. Oleh itu wajar mereka mengabdikan diri hanya kepada Allah dan tidak melakukan syirik dengan menyembah patung-patung dan juga berhala. Ibnu Katsir berkata, siapa yang menyebut seruan Allah ini, niscaya Allah akan memberikan kepadanya keamanan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi siapa yang mendurhakai Allah, dia tak akan memberi keamanan tersebut daripadanya. Allah SWT berfirman, ni dia tuan-tuan, dalam surah An-Nahl ayat 112 dan 13. Maka kita baca ayat suci Allah SWT ini. Kerana ayat ini mentafsirkan apa yang terkandung dalam surah Quraisy ini. Ayat 112 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Surah Al-Azim. Apa dia? Allah buat perumpamaan dengan sebuah negeri yang aman dan makmur, yang aman, damai dan tenteram. Rezekinya dan kemewahan datang dari tiap tempat kepada penduduknya. Kufur akan nikmat Allah itu, maka Allah mendera mereka dengan kelaparan dan kenakalan disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Walaqad